Assalamualaikum. Anda sedang menyaksikan Hello Doktor bersama dengan saya, hos anda, Adrana Adnan. Dan macam biasalah, dalam Hello Doktor ni pelbagai isu-isu kesihatan yang akan kita bincangkan. Dan untuk episod kali ini, topiknya adalah gangguan tabiat pemakanan. Mungkin ada antara kita yang tak tahu apa antara jenis-jenis gangguannya, kesan-kesannya, faktor-faktornya dan cara untuk kita mengatasi gangguan tabiat pemakanan tersebut. Semuanya akan kita bincangkan dalam Hello Doktor bersama pakar-pakar kita. Kita bawakan dua orang panel pada hari ini. Kalau nak tahu siapa, selepas ini. Tapi sebelum itu, apa kata kita saksikan dahulu VT yang telah kami sediakan kepada anda. Ini dia. Ketakutan akan kenaikan berat badan mengeluarkan semula makanan yang dimakan dan mengamalkan diet yang ekstrim antara tanda-tanda awal gangguan tabiat pemakanan. Ia digambarkan sebagai gangguan berterusan terhadap tingkah laku yang berkaitan dengan pemakanan. Berdasarkan tinjauan statistik Pusat Maklumat Bioteknologi Kebangsaan pada tahun 2022, kira-kira 50% penduduk di Malaysia mempunyai gejala masalah gangguan pemakanan. Lebih membimbangkan, gangguan tabiat pemakanan mempunyai kadar kematian yang tinggi jika dibandingkan dengan gangguan kesihatan mental yang lain. Bagaimana untuk mengatasinya? Ikuti perbincangan lanjut bersama panelis di studio. Baiklah, itulah dia mengenai gangguan tabiat pemakanan. Dan untuk membincangkan lebih mendalam ataupun lebih spesifik mengenai gejala ini, apa kata kita bersama dengan Nur Najihah Husna Zul Hisham, seorang pegawai dietetik Klinik Kesihatan Bandar Raub, Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat Puan Najihah? Sihat. Alhamdulillah. Okey, untuk topik kita hari ini mengenai gangguan tabiat pemakanan. Tapi sebelum tu, saya pasti ramai yang tertanya-tanya juga mengenai penyakit ni. Mungkin ada juga yang mengalami tanda-tanda awal masalah kesihatan ni tapi mereka tidak tahu ataupun tidak cakna untuk mengetahui tentangnya. Dan mungkin bagi untuk kita meningkatkan lagi kepastian rakyat Malaysia ni, apa yang mungkin Puan Najihah boleh kongsikan kepada rakyat Malaysia mengenai anoreksia? Okey. So, Assalamualaikum, selamat petang kepada semua. Okey, masalah gangguan pemakanan adalah penyakit yang mempunyai ciri-ciri seperti berikut, okey, iaitu pemakanan yang tidak normal, okey, tekanan atau kebimbangan yang melampau mengenai berat badan yang membawa kepada tabiat pemakanan yang berbahaya. Okey, hal ini akan memberi kesan kepada fungsi tubuh badan untuk mendapatkan nutrisi yang secukupnya. Okey, so soalan tadi ada tanya apakah itu anoreksia? Okey, betul. Anoreksia adalah satu keadaan di mana individu itu sengaja menghadkan pengambilan tenaga dan juga kalori yang diperlukan oleh badan dan mempunyai distorted body image dan juga terlampau takut dengan kenaikan berat badan. Oh, okey. Yalah, penyakit ni bukan penyakit baru lagi. Betul. Selalu kita dengar bila nampak orang yang mungkin agak kurus imejnya, kita mungkin kaitkan dengan anoreksia. Tapi apa pula definisi bagi bulimia? Okey, bulimia adalah satu keadaan di mana ataupun situasi di mana individu tersebut akan makan secara berlebihan dan juga khususnya pada tempoh yang tertentu sahaja dan akan mengeluarkan kembali makanan tersebut dengan tujuan untuk mengawal berat badan mereka. Okey, terdapat beberapa caralah untuk mereka mengeluarkan kembali makanan mereka. Pertama, dengan memuntahkan dengan sengaja. Okey. Yang kedua adalah penggunaan laxatif. Okey. Yang ketiga adalah berpuasa dan yang keempat adalah melakukan senaman secara agresif, betul. Oh, okey. Berpuasa pun boleh dikira salah satu tandanya. Oh, okey. Tapi mungkin berpuasa dengan cara yang kurang sihatlah. Ya, betul. Okey. Tapi siapa pula golongan-golongan yang berisiko untuk mengalami kedua-dua keadaan ni, anoreksia dan juga bulimia? Okey, berdasarkan kajian yang telah saya baca, terdapat beberapa golongan yang berpotensi untuk menghidapi masalah gangguan pemakanan ini. Pertama adalah pelajar universiti. Okey. Yang kedua adalah golongan atlet, di mana golongan atlet yang memerlukan mereka untuk mengawal berat badan mereka dan juga imej badan mereka. Okey, terdapat satu kajian yang dijalankan iaitu golongan atlet lebih takut untuk makan. Okey,
takut dengan kenaikan berat badan mereka, berfikir untuk membakar kalori ketika bersenam dan juga bimbang dengan tahap lemak dalam badan mereka. Ya, Okey. Dan mungkin sebab mereka nak kena timbang dan sebagainya. Betul. Dan yang ketiga adalah pelajar iaitu golongan wanita. Maafkan saya, golongan wanita iaitu berumur dalam 15 hingga 17 tahun. Okey, kerana dorongan untuk kurus dan juga body dissatisfaction iaitu ketidakpuasan kepada imej badan agak tinggi pada umur berikut. Okey. Kita sebenarnya ada soalan dari penonton-penonton kita yang menyaksikan di Facebook. Ini salah satu soalannya. Ada kawan lelaki saya ni badan kurus tapi selalu komplain dia berisi dan buncit. Adakah ini juga dikira salah satu masalah anoreksia? Dari Aben Afiq soalan ni. Okey. Terima kasih Aben Afiq. Okey, kalau kita tengok kat sini dia dia ada komplain mengenai dia agak berisi dan buncit. Ini merupakan salah satu orang cakap body dissatisfaction, ketidakpuasan kepada tubuh badan mereka. Okey, ini merupakan salah satu risiko yang menyebab kepada masalah gangguan pemakanan iaitu anoreksia ataupun bulimia. Okey, maksudnya kedua-dua pun boleh Terjadi. Ya, betul. Okey, tapi macam tadi bila Puan Najihah berkongsi mengenai remaja dari umur 15 hingga 17 tahun yang boleh mengalami keadaan ini, antara faktor-faktornya apa? Okey, faktor-faktor yang boleh kita lihat adalah dari segi aspek biologikal. Okey, pertama dari segi aspek biologikal iaitu sekiranya individu itu mempunyai ahli keluarga ataupun saudara yang terdekat yang mempunyai masalah yang sama. Okey, dan mereka yang mempunyai sejarah untuk menurunkan berat badan. Okey. Yang kedua adalah dari segi aspek sosial di mana sekiranya individu itu mempunyai stigma berat badan. Okey, kalau kita tengok sekarang kurus itu lebih baik. Betul. Sekarang ni produk-produk kurus pun di mana-mana. Okey, kurus itu cantik. Okey, pendedahan ini akan memberi dorongan kepada masalah gangguan pemakanan. Okey, yang kedua adalah body shaming, pembulian. Okey, terutamanya pada golongan remaja yang kita boleh tengok di media sosial khususnya. Okey. Sebab ialah bila kita bercakap mengenai individu yang masih remaja, masih muda, kita jarang berfikir yang mungkin mereka akan rasa ada keinginan untuk menurunkan berat badan. Mungkin mereka ni picky eater ke macam memilih dari segi untuk makan. Memilih daripada segi pemakanan itu betul. Disebabkan oleh masalah gangguan pemakanan ni, individu tersebut mempunyai stigma makanan jahat dengan makanan baik. Yang tu mereka sering apa orang cakap, sering menghantui mereka. Okey. Tapi macam bukan ke itu lebih mungkin dari sudut pandangan yang baik, mereka tahu ada makanan yang baik, makanan yang jahat, jadi mereka tak makanlah mungkin makanan-makanan ringan, makanan segera. Faham. Ambil makanan-makanan yang seimbang mungkin. Macam mana kita nak bezakan antara tindakan mereka tu betul atau tidak? Okey, sebenarnya tiada istilah makanan jahat atau baik, okey, tetapi kita sebenarnya yang menjadikan makanan itu sihat ataupun sebaliknya. Okey, kalau kita ambil secara bersederhana, contohnya macam kalau kita rasa nak makan makanan segera ataupun fast food, kalau kita ambil dengan kuantiti yang tertentu ataupun dengan kekerapan yang tertentu, benda tu tidak akan menjadi masalah. Okey? Faham. Okey, terima kasih Puan Najihah. Banyak lagi sebenarnya yang kita nak tanyakan kepada Puan Najihah, dan juga kita ada satu lagi panel kita yang akan bersama dengan kita sebentar sahaja lagi. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini hanya dalam Hello Doktor. Kembali lagi bersama dengan saya Adrana Adnan dalam Hello Doktor, dan untuk episod kali ini kita membincangkan mengenai gangguan tabiat pemakanan. Dan tadi kita dah bersama dengan pakar diatetik kita iaitu Puan Najihah, tapi bersama dengan kita juga kita ada Dr. Aida Sharinas Ahmad Adlan, pakar perunding psikologi Jabatan Perubatan Psikologi Pusat Perubatan Universiti Malaya. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Sihat Doktor? Sihat insya-Allah. Okey, untuk membincangkan topik kita ni sangat-sangat menarik. Mungkin pertama sekali saya nak tanya dengan doktor, bagaimana untuk kita mengesan anoreksia dan bulimia. Tadi kita dah bincang juga dengan Puan Najihah, tapi apa antara pemeriksaan yang mungkin perlu dilakukan untuk mengenal pasti kedua-dua penyakit ni?
Okey, dari segi psikologikal, kita akan nampak perubahan dari segi tingkah laku, pemikiran dan perawakan. Jadi buat anoreksia nervosa, apa yang kita akan nampak adalah perubahan berat badan yang sangat ketara. Jadi mungkin sebelum ni berat badan tu normal, tapi kemudian berat badan tu semakin lama semakin menurun dan ada kalanya mereka nak macam sembunyi jadi mereka akan pakai baju yang longgar, besar. Dia akan elak daripada bergaul sesama dengan family sebab dia tak nak makan dengan ahli keluarga. Dan kalau mereka makan pun kita akan nampak mereka ada ritual tertentu. Contohnya seperti macam dekat pinggan tu, dia akan macam kita nampak macam main-main dengan makanan tu. Okay? Dan dia akan ikut satu ritual tersendiri. Kalau tak ikut ritual tu nanti dia jadi resah, dia jadi anxiety. Itu antara ciri-ciri lah. Untuk mengenal pasti. Itu untuk anoreksia. Tapi kalau untuk bulimia pula, dia tak semestinya ada berat badan yang ketara, penurunan berat badan ketara. Ada kalanya pesakit bulimia berat badan dia rendah atau normal atau lebih sikit. Jadi kita tak nampak sangat dari segi perubahan berat badan. Tapi kelakuan dia waktu makan tu. Maksudnya kalau dia makan dalam 1 hingga ke 2 jam tu dia akan cuba cari jalan untuk membuang makanan yang dia telah makan tu. Jadi selalunya yang macam pesakit saya, dia akan pergi ke bilik air, dia akan muntah ataupun dia akan lama dalam bilik air tu. Kadang-kadang selain daripada yang muntah tu, dia akan cuba exercise. Sejurus selepas makan? Sejurus selepas makan. Dan tanda yang mungkin nampak pada diorang, kelenjar ileum tu bengkak, muka diorang bengkak. Lepas tu dekat tangan ni sebab sentiasa jolok tekan untuk memuntahkan makanan tu. Jadi kita panggil Russell sign. Di knuckles kita ni dia akan jadi macam merah, melecet dan jadi careless, macam keras. Ini tanda-tanda seorang pesakit tu dia sentiasa menjolok makanan. Untuk keluarkan semula makanan. Dan lagi satu adalah gigi yang macam agak merepot lah sebab bila kita muntah, kandungan asid dalam muntah tu agak tinggi. Ya, betul. Jadi bila kita kerap kali buat macam tu, gigi akan terkesan juga. Okey. Jadi bagi pandangan Puan Najiha pula bagaimana? Bagaimana dari segi pemakanan pula yang kita nak kenal pasti anoreksia dan bulimia ni? Antara pemeriksaan lah yang selalunya pakar dietetik lakukan untuk kenal pasti gejala awal. Mungkin ialah bila mereka memuntahkan. Kalau mereka mengambil suplemen detox macam mana pula? Okey, dia sebenarnya tiada ujian tunggal ataupun no single test untuk mengesan masalah gangguan pemakanan ini. Terdapat beberapa penilaian yang perlu kita jalankan untuk membawa kepada diagnosis ini. Pertama adalah daripada segi pemeriksaan fizikal, okey, oleh pegawai perubatan lah. Yang kedua adalah ujian air kencing dan juga ujian darah, okey, untuk kita tengok daripada keputusan tu macam mana dia punya electrolyte balance dia dan juga status hidrasi dia. Dan ketiga adalah daripada segi penilaian psikologi. Okey, untuk daripada segi pemakanan, sebagai seorang pegawai dietetik sangat penting untuk kami tahu gejala dan juga tanda awal kepada masalah gangguan pemakanan ini. Sekiranya individu itu mempunyai gejala seperti diet yang berterusan dan berulang, okey, sentiasa berpuasa, pengiraan kalori setiap kali makan, makan dengan menggunakan utensil ataupun pinggan atau mangkuk yang tertentu sahaja, okey, dan juga kerap kali menimbang berat badan mereka dan juga makan pada waktu yang tertentu sahaja. Itu merupakan salah satu pemeriksaan yang kita boleh jalankan sebagai seorang pegawai dietetik. Okey, bukan macam intermittent fasting yang sekarang tengah trend. Bukan. Okay. Bukan Okey, tapi Dr. Aida, kita nak tanya juga antara faktor yang menyumbang kepada masalah ni dari segi psikologi. Sebab ialah bila doktor cakap mengenai anoreksia, mereka takut nak makan, nak sentiasa nampak kurus. Tapi bila kurus tu dah terlalu kurus sampai nampak seperti rangka, apa yang dari segi sudut pandangan mereka melihat itu sebagai cantik? Okey. Sebenarnya anoreksia dan bulimia ni adalah penyakit mental yang sangat-sangat kompleks, ya. Jadi terdapat konflik psikologi selalunya di dalam pesakit yang melalui masalah ini. Jadi selalunya
antara ciri-ciri yang saya nampak, mereka mempunyai gangguan, mungkin adverse reaction daripada masa kecil dahulu. Contohnya kalau mereka mengalami trauma ataupun bully ya. Dan ada juga saya nampak persamaan antara pesakit saya, diorang mengalami masalah gangguan seksual. Jadi mungkin trauma disebabkan oleh gangguan seksual. Lagi satu adalah parenting, iaitu ibu bapa gaya didikan yang sangat-sangat tegas dan disiplin. Jadi bila sangat-sangat tegas, seorang anak yang baru nak belajar, bila tak dibenarkan membuat kesalahan, jadi ini membentukkan minda diorang untuk menjadi seorang perfectionist. Dia tak beri ruang untuk diri mereka buat kesalahan. Jadi kebanyakan pesakit anoreksia pun memang ada ciri perfectionist. Jadi itu antara psychological conflict yang ada. Ini juga telah membentuk pemikiran yang sangat-sangat rigid, cognitive rigidity. Jadi mereka tak boleh terima kalau benda tu tak sempurna. Jadi apabila benda ni bergabung dan boleh menyebabkan mereka rasa luar daripada kawalan, hidup mereka tak dapat dikawal dengan baik. Jadi antara benda yang mereka boleh kawal adalah makan yang dimasukkan dalam badan atau berat on the weighing scale. So hubungan mereka dengan makanan ini agak tak sihat lah. Tak sihat. Ya. Okey, faham. Sebenarnya Dr. Aida dan Puan Najihah, kita ada soalan dari selebriti. Mari kita saksikan dahulu VT yang telah kami sediakan ni. Assalamualaikum doktor, saya Amin Idris. Soalan saya, adakah kalau selera makan yang tinggi lepas tu asyik nak makan je juga adalah gejala pemakanan yang bermasalah? Saya jawab. Itu dia. Mungkin Puan Najihah mungkin nak jawab soalan tersebut. Okey. Berdasarkan soalan yang diberikan tu kiranya asyik nak makan sahaja. Okey. Kalau asyik nak makan sahaja tu, kalau untuk bulimia dia makan secara berlebihan, okey, tetapi pada tempoh yang tertentu sahaja. Okey, kita kena tengoklah, kita bukan sahaja kena maksudnya kalau ada ciri-ciri tersebut terus boleh mendiagnoskan dia tu adalah mendapat masalah gangguan pemakanan. Tidak, terdapat beberapa screening tools seperti EAT26 ataupun EDQOL yang perlu mereka jawab untuk membuktikan mereka itu ada kepada masalah gangguan pemakanan. Itu kiranya test Validated screening tool untuk membuktikan mereka itu ada penyakit tersebut. Jadi tak semestinya mereka makan secara berlebihan tu mereka merupakan mungkin ada penyakit bulimia. Ya, betul. Okey. Tapi kalau saya boleh tambah, boleh. Dalam gangguan tabiat pemakanan yang paling kerap adalah anoreksia dan bulimia, tapi ada 6 tak silap saya, 6 atau 7. Jadi lagi satu adalah binge eating disorder. So mungkin juga kita kena screen lah. Tadi macam selebriti kita tanya kan, kalau dia makan dengan banyak dan berlebihan, yang itu mungkin boleh menjurus kepada binge eating disorder. Beza dia dengan bulimia dia makan, dia makan dan makan dan makan. Dan itu dari segi bila kita lihat secara fizikal, adakah mereka akan berat badan berlebihan? Lebih. Okey, faham. Okey, dan doktor, mungkin kita nak tahu jugalah mengenai kesan kepada mereka yang mengalami gangguan tabiat pemakanan ni dari segi jangka pendek dan juga jangka panjang. Okey, kalau dari segi jangka pendek apabila seorang tu bayangkan dia mempunyai tubuh badan yang sangat-sangat lemah sebab tak ada nutrisi. Jadi kesan jangka masa pendek dia boleh mengalami dehidrasi. Bila dia exercise tu dia boleh cedera sebab otot-otot dia semua dah lemah. Okey. Dia boleh mempunyai gangguan mood sebab bila badan kita terlalu malnutrisi, hormon kita akan terganggu. Apabila hormon terganggu, mood kita juga akan terganggu. Okey, dari jangka masa panjang pula malnutrisi yang berlebihan ni akan menyebabkan seseorang tu tak dapat datang haid, gangguan hormon, akan mengganggu kadar fertility juga, susah untuk hamil. Boleh menjerumus kepada osteoporosis juga, sebab mineral, vitamin semua dah tak ada. Kemudian boleh menjerumus kepada multi organ failure lah, terutamanya jantung. Jadi kebanyakan dalam pesakit-pesakit psikiatri, risiko paling tinggi untuk mati adalah sebenarnya anoreksia, dan salah satu sebab mati adalah jantung.
sebab kegagalan jantung. Kegagalan jantung, tak cukup nutrisinya. Tak cukup garam galian untuk berfungsi. Okey, dan bagi pandangan Puan Najihah pula, apa kesan mungkin dari dari segi jangka pendek dan juga panjang? Okey, untuk jangka masa pendek seperti yang doktor bagi tahu tadi, okey, saya boleh tambahlah, okey, anemia kerana kekurangan zat besi dalam makanan. Okey, anemia tu bila kita kekurangan daripada segi zat besi, pengambilan protein contoh khususnya, dan juga untuk tekanan darah juga akan menjadi rendah. Ini kerana keupayaan jantung untuk mengepam darah tu juga akan berkurang. Okey. Untuk jangka masa panjang, sekiranya individu tersebut mempunyai dehidrasi yang berpanjangan, kegagalan buah pinggang juga akan berlaku. Okey, berdasarkan kajian yang saya baca juga, kesan jangka masa panjang untuk wanita terutamanya, mereka akan menghidapi risiko kehamilan, contohnya pramatang, low birth weight ataupun GDM, iaitu kencing manis semasa mengandung. Okey, faham. Okey, banyak lagi sebenarnya soalan-soalan yang saya nak tanya kepada Dr. Aida dan juga Puan Najihah, tapi kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana, hanya dalam Hello Doktor. Kembali lagi dalam Hello Doktor, masih lagi membincangkan topik gangguan tabiat pemakanan. Baiklah, Puan Najihah, kita nak tanya dengan Puan Najihah. Mungkin Puan Najihah boleh kongsikan antara kes anoreksia ataupun bulimia yang pernah Puan sendiri kendalikan. Okey, sejujurnya saya sendiri pernah mengalami fasa yang sama, iaitu masalah gangguan pemakanan. Saya rasa berat saya dulu almost 80 kilo. Okey, mula-mula saya nak turun berat badan tu, saya memang dipantau oleh seorang pegawai dietetik lah, atau seorang dietitian. Sampai satu tahap tu saya sendiri memang rasa obses untuk kurus. Okey, daripada 80 sehingga 60, daripada 60 kilo tu untuk ke 51 kilo, saya memang amalkan very low calorie diet, iaitu 800 kalori sehari sahaja. Okey, untuk normal wanita memerlukan 1200 kalori sehingga 1500 kalori. Okey. Jadi apa yang saya alami adalah gejala-gejala yang sama. Okey, saya kerap kali pengsan, tekanan darah saya sangat-sangat rendah. Saya punya hemoglobin level adalah 6 sahaja. Okey, saya memang kalau susah untuk menumpukan perhatian, especially kalau dalam lecture. Okey, dan saya rasa sebenarnya bila saya kerap kali pengsan tu, memang saya direfer oleh pegawai perubatan lah, dan juga psikologi, tapi di klinik kesihatan, kaunselor. Daripada situ memang yelah, sampai bila kan kita nak jadi macam tu. Betul, kerap kali pengsan. Okey, dan memang saya kerap kali menimbang. Even 100 gram pun bagi saya benda tu dah sangat-sangat banyak. Okey. Jadi dari segi air pun tak minum. Okey, air manis sahaja tak minum. Okey, air kosong minum lah. Air kosong minum. Okey, air kosong minum kerana untuk kita gantikan rasa lapar tu. Faham. Kan macam intermittent fasting tadi. Okey. Okey, faham. Dan bagi Dr. Aida pula, macam mana biasanya doktor diagnose masalah-masalah ni? Okay, so selalunya kalau pesakit yang datang ni, dia akan dibawa oleh ahli keluarga. Okay, daripada umur yang adolescent, maksudnya bawah daripada 18, ataupun yang adult, yang baru nak mencecah adulthood lah. Okay, yang selalunya dibawa oleh keluarga, tapi mereka sendiri tak nampak yang mereka mempunyai masalah tersebut. Okay, jadi agak ada kekangan di situ. Memang susah. Dan apabila kita tengok the current problem apa. So kalau current problem ni mengenai pemakanan, kita akan refer ke dietitian, pakar dietetik lah. Dan kita juga akan tengok sama ada keadaan fizikal mereka terjejas ke tak. Jadi kita akan ambil darah, kita akan cek jantung, buah pinggang, dan sekiranya ada gangguan, kita akan rujuk kepada bidang-bidang yang berkaitan lah. Okay. Pada waktu yang sama, kita kena address the psychological conflict itulah. Jadi antara yang kita cuba fahami, kenapa mereka mula mempunyai masalah dengan tabiat pemakanan ni. Dan kita cuba teroka sejarah lama, sejarah lampau, tengok sama ada
kesan-kesan psikologikal dari kecil yang masih belum selesai, yang mungkin dibawa sampai ke sekarang, kita cuba address benda tu dalam terapi. So ada beberapa jenis psikoterapi yang berkesan lah untuk anoreksia dan bulimia. Antara yang paling banyak bukti adalah cognitive behavioral therapy dan family therapy. Kognitif apa tadi? Cognitive behavioral therapy adalah CBT. Kognitif adalah pemikiran, behavior adalah kelakuan. Jadi bila ada gangguan dari segi pemikiran yang kerap ada dalam pesakit anoreksia dan bulimia, kita akan address masalah pemikiran tersebut, tunjukkan yang dia tak selari dengan kelakuan, jadi kita cuba betulkan. Jadi apabila kita address kognitif, behavioral diorang pun akan berubah. Cuma satu yang saya nak cakap tadi macam Puan Jihan share juga kan, untuk mendapatkan seseorang itu berubah sebenarnya agak sukar. Jadi family memainkan peranan yang penting, tetapi yang paling penting adalah individu tersebut. Itu sendiri. Selagi dia tak nak berubah, kita susah sikit nak teruskan rawatan. Tapi ahli keluarga, kawan-kawan semua memang memainkan peranan yang penting untuk bagi social support. Okey, memang rawatannya memang secara kiranya macam kaunseling more tu you bercakap dengan individu tersebutlah. Dari segi makan ubat ke apa tak perlu. Okey, banyak kali kalau kita tengok pesakit yang anoreksia dan bulimia ni, dia ada juga gangguan psikologikal yang lain. Maksudnya dia ada diagnosis lain juga. Contohnya major depressive disorder, anxiety disorder ataupun obsessive compulsive disorder dan juga substance use disorder. So kalau mereka ada dual diagnosis, maksudnya ada anoreksia dan juga depression, dalam kes-kes begini kita akan start ubat untuk membantu pulih dengan lebih cepatlah. Faham. Okey, kita sebenarnya ada soalan dari Facebook. Soalannya dari Win Xiao Faiz. Saya ada kawan yang selalu cakap dia gemuk sedangkan dia dah terlalu kurus. Kadang-kadang seharian dia tak makan sebab risau naik berat badan. Macam mana saya nak yakinkan dia bahawa bentuk badan dia dah terlalu kurus dan tak perlu lagi buat extreme diet? Mungkin Puan Najihah sebagai yang pernah mungkin mengalami masalah tersebut, apa yang boleh dikatakan? Okey, macam apa yang doktor kongsikan tadi, memang social support daripada family, even kawan tu memainkan peranan yang penting. Okey, tetapi dia bergantung kepada individu itu tersebut. Contohnya apa yang doktor bagi tahu tadi, contohnya pemberian ubat. Okey, semasa saya mengalami masalah yang gangguan pemakanan, walaupun doktor bagi ubat naikkan darah, saya tak nak makan disebabkan saya tahu bila saya baca side effect dia adalah weight gain. Jadi saya memang tak makan ubat. Saya tak makan. Jadi doktor pelik kenapa saya punya bacaan darah tidak masih normal. Social support dan juga kita punya perasaan untuk berubah tu kena ada. Datang dari individu tu sendirilah yang nak berubah, tak boleh nak paksa-paksa, betul tak? Betul. Okey, dan doktor, kita ada lagi satu soalan dari Sufrizan Dawing. Soalannya, bolehkah gangguan pemakanan ni berlaku sekaligus dengan masalah mental lain, contohnya depression, bipolar dan anxiety? Ya, okay. Tadi soalan ni pun macam yang kita bincangkan tadi, ya. Memang betul ada korelasi lah antara eating disorder, gangguan tabiat pemakanan dan mood disorder, bipolar, anxiety dan juga substance use disorder dan OCD. Itu kerap kali kita nampak lah. Faham. Dan bagi doktor sendiri, pernah tak mengalami sendiri ataupun contoh-contoh kes yang doktor hadapi? Okey, saya nak bincangkan dua kes yang saya rasa agak menarik, ya. Okey, yang pertama, pesakit ni datang berjumpa saya di klinik seawal usia 16 tahun. Pada waktu tu dia ada anxiety. Okey, jadi dia punya diagnosis yang utama adalah anxiety disorder lah. Tetapi lepas tu dia dah masuk college dan disebabkan karakter dia sangat perfectionist, dan pada umur yang sangat muda dia telah kehilangan ibu dia. Jadi didikan bapa dia sahaja sewaktu dia membesar sangat-sangat tegas. Jadi ada satu masa tu dia datang, saya nampak berat badan dia semakin kurang. Saya
boleh nampak dia jadi separuh bila dia datang kan, daripada berat dia 60 sampai berat dia sekarang 38. Jadi saya boleh nampak banyak, memang banyak ketara. Jadi bila kita kaji, memang dia telah ada anorexia nervosa lah. Jadi puncanya adalah stres. Dia rasa dia tak dapat 4 flat lah. Kalau di zaman sekarang ni budak-budak universiti nak kena dapat 4 flat kan. Dia tak dapat 4 flat tu, jadi dia rasa sangat-sangat resah. Jadi dia kena kawal hidup dia. Tapi dia tak boleh kawal hidup dia, jadi dia resort kepada kawal pemakanan dia. So pesakit ini saya jalankan rawatan psikoterapi, tapi bukan CBT, bukan family therapy, tapi psychodynamic psychotherapy. Ia salah satu terapi yang boleh juga digunakan sebab kita nak tahu punca kenapa masalah psikologikal ni datang. Okey, jadi dia adalah satu lagi branch psikoterapi lah. Okey. Saya telah berjumpa dengan bapanya. Okey, dia tidak mempunyai hubungan yang baik, tapi sebab dia semakin sakitlah. Jadi saya telah panggil bapanya dan kami telah buat rujukan ke dietetik dan juga plan sekiranya keadaan dia masih berlarutan, kita akan refer dia kepada medical. Okay. Itu satu. So di mana dia sekarang masih underweight, masih kurus lagi, tetapi semakin naik. Okay. Dan coping skill dia pun semakin baguslah untuk menghadapi masalah. Okay. Itu kes yang pertama. Kes yang kedua bukan secara langsung pesakit saya, tapi saya telah dipanggil sebagai panel untuk melihat kepada punca kematian. Jadi pesakit ini didiagnosis sebagai anorexia nervosa, tetapi malnutrisi yang sangat teruk, dia dimasukkan ke dalam ward medical. Di ward medical, beliau telah mengalami komplikasi lah. Jadi dia telah meninggal dunia secara mengejut di dalam ward. Okay. Jadi waktu itu kami dipanggil untuk mengesan sama ada ini adalah tindakan cubaan membunuh diri. Tapi apabila kita tengok rekod perubatan semua, bukan. Dia memang komplikasi daripada jantung. Dia mengalami sudden death. Sebab malnutrisi itulah. Malnutrisi itu yang telah efek kepada semua organ-organ lain. Okey, memang banyak sebenarnya lah kes-kes kematian berkaitan dengan anoreksia. Ada. Okey, baiklah. Banyak lagi sebenarnya yang kita nak bincangkan bersama Dr. Aida dan juga Puan Najihah mengenai gangguan tabiat pemakanan ini. Jadi anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami hanya dalam Hello Doktor. Kalau ada mangsa yang mana-mana anggota tubuh dia terputus, tak kisahlah terputus jari waktu tengah masak dekat dapur ataupun kemalangan jalan raya, bahagian yang terputus itu yang masih bersambung dengan tubuh pesakit perlulah dibersihkan dengan air yang bersih. Air putih, air pahit bersih biasa je tau. Jangan pula tenyah dengan sabun lah, dengan deterjen lah. Jangan. Bersihkan dengan air lebih kurang 10 hingga 30 saat. Kemudian balut bahagian luka tersebut dengan gauze dan juga bandage. Kalau tak ada, boleh balut dengan kain ataupun tuala, berikan sedikit tekanan untuk menghentikan pendarahan. Anggota tubuh yang terputus pula tadi cari balik dan jangan pegang dekat bahagian yang terluka itu. Pegang dekat bahagian yang bersih dan tiada potongan. Pegang dengan lembut dan sekali lagi cuci dengan air bersih lebih kurang 10 hingga 20 saat sahaja maksimum. Kemudian anggota yang terputus ni tadi yang you all ambil balik, letakkan dalam satu plastik bag yang bersih dan ikat plastik bag tersebut ataupun boleh gunakan bag kedap udara ataupun lebih dikenali sebagai zipper bag. Bag ini tadi barulah masuk ke dalam lagi satu plastik bag yang ada ais batu. Ingatnya, jangan letak anggota yang terputus itu tadi secara langsung ke dalam bekas yang mengandungi air batu. Sebab geseran di antara anggota yang terputus ini dan air batu boleh menyebabkan kecederaan yang lebih teruk terhadap struktur yang tertonjol keluar tu tadi. Jika ada peluang sedikit pun, doktor akan cuba untuk sambung balik anggota yang terputus itu tadi ke tubuh pesakit. Yang penting bila anda bawa mangsa ke hospital, jangan beri apa-apa untuk makan ataupun minum sebab kecederaan yang melibatkan anggota tubuh yang terputus memang memerlukan pembedahan. Jadi mangsa perlu berpuasa lebih kurang 6 jam sebelum boleh dibawa ke Dewan Bedah. Jadi pastikan anda bawa mangsa dan anggota yang terputus tu
bersama-sama ke hospital berdekatan dengan segera untuk diberikan rawatan lanjut oleh doktor. Itulah dia tadi tips dari Dr. Malar. Kalau ada tiba-tiba terpotong jari ke, terpotong apa-apa, itulah tindakan yang boleh kita lakukan. Tapi berbalik kepada topik kita hari ini mengenai gangguan tabiat pemakanan. Mungkin kita nak tanya dengan Puan Najiha, mungkin boleh kongsikan antara tips-tips lah yang mungkin boleh diambil oleh seseorang tu apabila dia mengalami simptom awal masalah gangguan tabiat pemakanan ni. Okey, sangat penting sebenarnya untuk individu itu mengetahui apakah gejala ataupun tanda awal kepada masalah gangguan pemakanan ini. Dan saya percaya intervensi awal dapat membantu mereka untuk mendapat kesihatan yang lebih serius ataupun masalah kesihatan mental yang lebih serius. Okey, langkah utama apa yang perlu mereka lakukan adalah dengan mendapatkan bantuan daripada ahli kesihatan profesional, khususnya ahli perubatan, pegawai psikologi dan juga pegawai dietetik. Okey, kami akan bekerja secara berpasukan ataupun MDT untuk membantu individu tersebut. Okey, secara amnya kami akan membantu mereka atau ajarkan mereka mengenai cara pemakanan yang betul, cara untuk membentuk tabiat makanan yang betul juga, panduan untuk mendapatkan berat badan yang sihat dan pegawai psikologi akan membantu daripada segi behavioral terapi dan ubatan sekiranya perlu. Okey, dan bagi pandangan Dr. Aida pula bagaimana? Apa tips-tips yang boleh diberikan kepada individu-individu tersebut dan juga mungkin peranan orang sekeliling? Ya, okey. Sekiranya individu tersebut tidak nampak yang dia ada masalah, tapi semua orang sekeliling dia nampak, apa kata kita cuba akui yang mungkin ada masalah. Ya, kalau satu orang cakap 100 orang. Jadi first kita kena akui. Jadi apabila kita mengakui ada masalah, kita boleh bertindak untuk berubah. Okay. Saya cakap dengan pesakit saya macam ni. Awak dalam keadaan ni, tapi awak masih tak happy. Jadi apa kata cuba cara lain untuk cuba capai kebahagiaan. Okay. Yang itu untuk pesakit lah. Jadi untuk apa yang kita boleh buat kalau kawan-kawan kita atau adik-beradik kita yang mengalami masalah macam ni. Yang pertama sekali, kita sendiri kena cuba fahami tentang masalah tabiat pemakanan. Okay? Kita faham tentang apa itu eating disorder. Dan kedua, kita janganlah tegur mereka secara kasar tentang penampilan ataupun tabiat makan mereka yang agak berlainan. Ketiga, luangkan masa bersama mereka. Okay? Ikutkan mereka dalam aktiviti yang kita buat. Jadi dia orang tak rasa terasing. Walaupun dia akan cuba mengasingkan diri, kita cuba juga. Okay? Keempat, kita jangan memalukan mereka dengan kata-kata yang penuh dengan kritikan. Okay? Kalau saya akan cakap, okay, saya faham kamu mungkin mengalami satu situasi yang tak senang. I am always here. Saya sedia untuk mendengar. And kalau ada je saya boleh bantu, let me know. Jadi kita kurangkan, jangan hakimi mereka dan jangan kritik mereka. Kita kena bagi tahu yang kita ni ada untuk dia lah. Betul. Barulah dia selesa dan rasa tidak takut. Dan harapannya bila dia dah selesa dan dia dah semakin berani, kita boleh bantu untuk mempercepatkan intervensi. Faham. Tapi mungkin Puan Najiha, apa antara peluanglah untuk mereka seperti ini dari segi masa depan mereka? Selepas dah mendapat rawatan? Okey, dia lepas kita dah dapat rawatan tu, insya-Allah kita akan hidup macam biasa, tetapi pentingnya support daripada family dan juga keyakinan terhadap tubuh badan kita, dan juga kalau boleh nasihat saya adalah cuba untuk membina hubungan yang baik dengan tabiat pemakanan kita. Kalau boleh no judging lah, okey, tak nak ada sebarang makanan ni tak baik ataupun makanan ni jahat ke. Kalau boleh benda tu tak nak ada. Untuk mengelakkan daripada, yalah mungkin mereka dah achieve berat badan yang normal, tetapi takut kalau mereka kembali ke semula. Mungkin doktor? Jadi selalunya kalau dalam terapi kita akan ajar pesakit tanda-tanda awal untuk sedar yang mereka dah mula nak, kita panggil relapse lah, kembali ke jalan yang lama tu. Okay, jadi bila sedar tu, bincang dengan doktor dan kita cuba atasi masalah serta-merta. Jangan biar dia melarat, sebab kalau melarat,
kebarangkalian untuk kembali dapat balik gangguan tabiat pemakanan ini memang sangat-sangat tinggi. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Dr. Aida dan juga Puan Najiha atas perkongsian kita hari ini mengenai gangguan tabiat pemakanan. Mungkin segala kekeliruan selama ini mengenai gangguan tabiat makanan ataupun anoreksia atau bulimia, kita dah ada nampak pencerahan dia lah. Dan saya pun sendiri berjaga-jaga juga dari segi pemakanan, sampai saya pun takut pula bila tak naklah sampai anoreksia, betul tak? Harap-harapnya kita sedar dan tahu perbezaannya, sama ada menjalani diet yang sihat mengikut pemakanan yang betul ataupun secara yang tidak betul sehingga mengalami malnutrisi. Okey, jadi itu sahaja yang dapat kita kongsikan dalam Hello Doktor untuk episod kali ini. Macam biasa, anda boleh saksikan Hello Doktor setiap hari Ahad jam 5.30 petang hanya di TV3. Terima kasih sekali lagi. Saya Adriana Adnan. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum. Bye.